Dilaporkan bahwa serangan masih berterusan. Kira-kira 20 menit yang lalu, agensi berita Iran melaporkan bahwa AS melancarkan lebih banyak serangan di sekitar Pulau Qishm di Teluk Iran yang terletak berhampiran Selat Hormuz. Dan ini berlaku ketika Presiden AS Donald Trump nampaknya sedang mempertimbangkan sama ada untuk meningkatkan peperangan dengan Iran secara drastik. Pilihan yang ada di atas meja sememangnya sangat penting. Laporan mengatakan bahwa Trump telah mengadakan mesyuarat bilik situasi minggu ini untuk membincangkan kemungkinan merampas Pulau Harb menggunakan tentera AS, serta mengebom kompleks terowong berkaitan nuklir yang dipanggil Gunung Pickaxe. Dan menurut kata-katanya sendiri di Fox News, beliau akan menyasarkan loji jana kuasa dan jambatan Iran minggu depan, kecuali Republik Islam itu bersedia ke meja rundingan. Trump juga menambah, dan saya petik, kita ada orang lain yang akan menjalankan operasi darat untuk kita. Tiada siapa yang menjelaskan siapa yang dimaksudkannya. Tetapi bersama kita sekarang ialah Jason Brodsky. Beliau ialah pengarah dasar United Against Nuclear Iran. Dan beliau bersama kita sekarang. Jason, sejauh mana realistiknya pilihan-pilihan ini? Dan sejauh mana Anda rasa Trump hampir untuk benar-benar mengambil tindakan? Saya gembira dapat bersama anda. Saya rasa pilihan-pilihan itu sangat realistik. Rejim Iran telah membuktikan bahawa walaupun Amerika Syarikat menawarkan pakej pelepasan sekatan yang sangat murah hati, di bawah memorandum persefahaman yang akan membenarkannya berdagang minyak dalam dolar buat pertama kali dalam beberapa dekad, untuk memulakan perbincangan mengenai pembebasan aset dan menawarkan dana pelaburan sebanyak $300 bilion untuk pembinaan semula sebagai sebahagian daripada penyelesaian akhir. Walaupun begitu, rejim Iran sendiri menggagalkan MOU tersebut dengan tingkah laku buruk mereka sendiri. Dan saya rasa Presiden Trump betul dalam hal ini. MOU ini adalah satu ujian dan rejim Iran gagal dalam ujian itu. Ia telah gagal dalam ujian yang sama selama 47 tahun di bawah pentadbiran Demokrat dan Republikan. Dan pada satu ketika, kita perlu berhenti memberi peluang kedua. Anda tahu, idea untuk merampas Pulau Karg, yang mana kita tahu kira-kira 90% ekspor minyak Iran mengalir melaluinya, itu akhirnya akan menjadi salah satu operasi ketenteraan yang paling besar kesannya yang pernah kita saksikan di Timur Tengah dalam beberapa dekad. Kita tahu bahwa seorang jenderal Amerika Syarikat yang telah bersara secara terbuka mengatakan bahwa Washington patut melakukan perkara ini, tetapi sejauh mana pihak tentara benar-benar mempertimbangkannya? Dan apa kesannya terhadap peperangan jika ia benar-benar berlaku? Dan adakah ia benar-benar mungkin? Ya, saya rasa ia mungkin. Saya rasa Amerika Syarikat sudah ada rancangan untuknya. Dan saya rasa Presiden Trump sedang mempertimbangkannya dengan serius. Presiden Trump ini sebenarnya telah bercakap tentang mengambil Pulau Karg sejak tahun 1980-an. Jadi saya tidak akan terkejut jika ini adalah sebahagian daripada perbincangan di bilik situasi. Amerika Syarikat perlu meningkatkan tindakan untuk mengubah gambaran strategik di rantau ini dan untuk memperjelas pilihan rejim Iran. Dan kesakitan itu hanya semakin meningkat dalam beberapa hari kebelakangan ini apabila AS. Serangan tentera telah meningkat dari segi kekerapan dan intensiti dan Amerika Syarikat menunjukkan keupayaan untuk meningkatkan tindakan di sini dan itulah yang perlu dilakukan. Sudah tentu, Gunung Pickaxe lebih dalam daripada Natanz dan Fordo. Itu adalah lokasi yang telah pun dibom oleh air sekat dan Israel. Ini bermakna bom penembus kubu standar mungkin sebenarnya tidak dapat mencapainya. Jadi Trump kata beliau akan bertindak jika Iran menjadi tapak nuklear yang berfungsi. Tetapi sekali lagi, adakah Reza benar-benar mampu memusnahkannya jika itu berlaku? Baiklah, saya rasa bahawa operasi untuk meneutralkan Gunung Pickaxe mungkin memerlukan komponen darat. Jadi, itu adalah sesuatu yang Presiden perlu pertimbangkan. Jelas sekali, itu membawa risiko yang besar kepada mana-mana pasukan AS yang berada di darat. Tetapi, ada pilihan lain yang boleh kita ambil tanpa menggunakan pasukan darat berhampiran Gunung Pickaxe yang mungkin Presiden pilih pada ketika ini. Saya rasa beliau akan mengekalkan ruang untuk bermanuver supaya mempunyai pilihan untuk meningkatkan tindakan sekiranya rejim Iran terus bertindak di luar batas dan melanggar perjanjian yang telah dipersetujui pada asalnya. Sekarang, sudah tentu, kita perlu ambil perhatian apa yang dikatakan oleh Trump kepada Fox News. Beliau berkata bahwa orang lain akan menguruskan operasi darat. Beliau berkata, kita akan jalankan operasi darat. Itu adalah kata-kata beliau yang tepat. Siapa yang Anda pikir beliau maksudkan? Jelas sekali, dalam rancangan ini kami pernah mengutarakan idea tentang pasukan Kurdi memainkan peranan sebelum ini. Dan adakah Israel turut diambil kira dalam perkiraan itu? Mungkin ada komponen Israel dalam operasi darat. Mungkin juga ada unsur sulit dalam operasi darat itu. Jadi saya rasa Presiden memang sedang mengisyaratkan sesuatu.
Tetapi sekali lagi, kita di Amerika Syarikat mempunyai keupayaan untuk menyasarkan lokasi lain selain Gunung Peak X yang akan memberi tekanan hebat kepada rejim Iran. Baiklah, saya ingin mengucapkan terima kasih kerana bersama kami, Jason Brodsky. Terima kasih. Sekarang kita akan beralih kepada tetamu kita di studio, Yakov Lapin, penganalisis keselamatan dan host Ross Handler Report. Dan sudah tentu penganalisis hal ehwal antarabangsa kita, Dan Perry, bekas editor Eropah dan Timur Tengah untuk Associated Press. Baiklah, jadi banyak retorik sekarang ini keluar dari mulut Presiden Amerika Syarikat Donald Trump. Saya rasa persoalannya sekarang ialah apa yang sebenarnya telah berubah. Kerana pilihan raya pertengahan penggal masih akan berlangsung. Kita tahu bahawa tidak banyak sokongan awam Amerika untuk menyambung semula peperangan. Adakah sesuatu yang khusus telah berlaku sehingga Trump membuat kenyataan-kenyataan ini sekarang? Saya rasa anda ada dua garis masa di Timur Tengah. Satu mengatakan bahawa tiada apa-apa boleh berlaku sehingga pilihan raya pertengahan penggal. Itu membawa kita ke bulan Oktober. Dan itu memang terlalu lama kerana pada ketika ini, Trump mesti bertindak. Garis masa satu lagi ialah kita tak boleh tunggu selama itu kerana pihak Iran semakin melampaui batas dan menyebabkan mustahil bagi orang Amerika untuk tidak mempercepatkan tindakan balas terhadap perbuatan mereka jauh sebelum pilihan raya pertengahan penggal. Saya rasa Trump mesti telah membuat kesimpulan bahawa kerosakan yang sedang berlaku dan kepentingan umum Amerika melebihi aspek politik. Jika kita boleh percaya bahawa Trump boleh berfikir begitu. Tetapi mungkin kadang-kadang dia boleh. Atau mungkin juga kerana egonya sebab dia kelihatan seperti seorang yang kalah memerlukan tindakan pada asasnya. Baiklah Yakov, saya ingin bercakap dengan Anda tentang idea penggunaan tentera darat di Iran dan Trump mengatakan bahawa dia mempunyai orang yang sanggup melakukannya serta bagaimana Israel terlibat dalam hal ini, terutamanya kerana Israel juga akan menghadapi pilihan raya yang akan datang pada bulan Oktober. Apa yang Anda fikir Israel sanggup lakukan? Sejauh mana Israel sanggup pergi dalam meneruskan perjuangan menentang Republik Islam Iran ini? Pertama sekali, yang penting Israel kini berada di pinggir konflik ini kerana pertarungan ini sekarang dan saya akan panggil ini sebagai pertarungan tahap rendah walaupun ia telah berlarutan selama berhari-hari. Amerika Syarikat hanya menggunakan sebahagian kecil daripada kuasa tembak sebenar mereka dan menumpukannya di pantai selatan. Kerana ini adalah pertarungan mengenai masa depan Selat Hormuz antara Iran dan Amerika Syarikat. Dan kepentingan Israel tidak terlalu terjejas oleh perkara ini kecuali hakikat bahawa semakin jauh perkara ini bergerak dari MOU yang buruk dan perjanjian diplomatik yang buruk dari perspektif Israel, ia adalah lebih baik. Jadi, kepentingan Israel terletak pada menghalang Republik Islam daripada membina keupayaan yang mengancam. Itu bermaksud nuklear, ia juga bermaksud peluru berpandu balistik dan juga proksi. Jadi saya tidak menjangkakan sebarang penlibatan Israel dalam apa-apa yang berkaitan dengan Pulau Kark, bukan penlibatan secara langsung. Itu akan menjadi operasi Amerika jika ada. Dan terdapat banyak sebab mengapa Presiden Trump teragak-agak untuk melakukannya sehingga sekarang. Ia tidak akan sukar untuk mereka mengambil alih Pulau Kark, tetapi untuk kekal di sana dan berdepan dengan kempen IRGC terhadap pasukan Amerika di lapangan adalah cerita yang sama sekali berbeza. Dan ini akan menyebabkan Trump pada dasarnya menghadapi semua masalah yang katakanlah Presiden Bush hadapi di Iraq. Walaupun ia adalah pasukan kecil dan dia tidak mahu pergi ke sana. Terdapat sasaran lain di Iran yang mungkin menjadi sasaran serbuan komando Israel. Tetapi ini sangat berisiko. Dan rancangan pertama sentiasa akan berdasarkan kuasa udara. Anda tahu, ia memerlukan situasi yang sangat genting untuk Israel mempertimbangkan melancarkan serbuan komando darat di Iran. Tetapi jika ia berlaku, ia akan dilakukan terhadap tapak nuklear, bukan Pulau Kark, bukan tapak minyak. Tapak-tapak itu sentiasa akan diserang dari udara setakat yang melibatkan Israel. Betul. Dengan sangat pantas. Saya rasa ada dua cara berbeza untuk menggunakan tentera darat. Satu adalah menduduki kawasan tertentu, contohnya pantai Iran berhampiran Selat Hormuz. Dan satu lagi ialah operasi komando. Israel yang sudah mempunyai tentera di Syria, Lubnan dan Gaza tidak perlu menjadi sebahagian daripada pendudukan di Iran. Saya tolak kemungkinan itu. Tetapi operasi komando di mana kebolehan atau risikan khas Israel mungkin digunakan adalah berisiko, seperti yang dikatakan oleh Yakov. Tetapi tidak mustahil, terutamanya jika melibatkan pengambilan bahan nuklear sekiranya perkara itu timbul. Betul, dan sudah tentu Anda tahu, pilihan raya yang akan datang ini akan menjadi sangat menarik untuk melihat bagaimana ia mempengaruhi keputusan Netanyahu dalam beberapa bulan akan datang berkaitan dengan Iran.